بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم لأرواح أزواجه وذرياته والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. بسم الله الشافي، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. Ya Allah, sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Ya Allah, serahkanlah Ramadan kepada kami. Ya Allah, ambillah Ramadan, angkatlah Ramadan daripada kami, dengan Engkau juga mengangkat dan menerima segala amal soleh kami. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan saya muliakan Tuan Imam Saf Kepimpinan Masjid Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Hadirin muslimin muslimat, datuk-datuk dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita diizinkan Allah untuk berada di bulan Ramadan. Akhirnya kita berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan yang penuh dengan keagungan, dan bulan yang penuh dengan kemuliaan. Dikira sebagai penghulu segala bulan, iaitu bulan Ramadan al-Mubarak. Jadi pengiktirafan rasa kita ni dimuliakan Allah Ta'ala sebab diizinkan berada di bulan Ramadan. Bukan semua orang sempat berada di bulan Ramadan. Jadi kalau kita dah sampai dah berada di bulan Ramadan, dengan sia-siakan masa dan ruang yang ada, dengan sebaik mungkin, semaksimum mungkin, kita gunakan setiap peluang, ruang untuk mengabdikan diri kepada Allah. Kerana bulan ni hebat dari segi pahalanya pun hebat, dari segi Allah Ta'ala memberkati usaha-usaha kita pun bukan sebarang keberkatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam hari Jumaat lah, hari Jumaat juga Sayyidul Ayyam. Macam mana kita mengiktiraf hari Jumaat. Jadi kita ingat hari Jumaat itu sama macam hari lain. Tak. Dalam 365 hari itu, penghulu segala hari adalah hari Jumaat. Hari Jumaat jauh lebih baik daripada Eid al-Fitri. Hari Jumaat jauh lebih baik daripada Eid al-Adha. Kita ingat hari raya tu dah bagus, pakai baju cantik, make-up kita touch-up sana, touch-up sini kerana nak menyambut hari raya. Tapi hari Jumaat kita tak touch-up pun, tak pakai yang bagus-bagus pun. Sedangkan hari Jumaat jauh lebih baik daripada hari-hari lain. Jadi kita pengiktirafan, memahami hari-hari, waktu dan masa dalam Islam sangat kita penting, supaya kita fokus mana yang diceritakan oleh Nabi SAW kepada kita tentang kehebatan masa, waktu dan ruang dalam Islam. Ramadan, benda yang besar adalah bulan pengampunan Allah. Ingat Ramadan bulan pengampunan. Jadi sayanglah kita masuk Ramadan, kita dah dapat pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok hadis Nabi SAW, tuan-tuan, bagaimana sabda Nabi ini kepada
orang yang dapat masuk Ramadan ni. Raghima anfu 'abdin aw ba'da dakhala 'alaihi Ramadan fala yughfar lah. Celakalah, malanglah, rugilah bagi seorang hamba yang ia diizinkan bertemu dengan Ramadan, yang ia diizinkan untuk berjumpa dengan Ramadan, yang ia diizinkan bersama dengan Ramadan, tapi berlalu Ramadan dia tetap tidak mendapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, celaka sungguh manusia itu, malang sungguh manusia itu, rugi sungguh manusia itu. Dan kita berada di bulan Ramadan, jadi kita kena faham, fokus bahawa bulan ni bulan pengampunan. Maksimum usaha untuk dapat pengampunan Allah. Kerana bila kita dapat pengampunan Allah, insya-Allah kita menghuni syurga. Bila tak dapat pengampunan Allah, itu masalah besar kita. Paling tidak kita akan dicelup dalam neraka jahanam dulu sebelum dia diangkat ke syurga. Tapi nak celup neraka jahanam tu lah, nak menyucikan dosa. Sebab dosa mesti dicuci. Kalau tak cuci dosa, tak akan masuk syurga. Yang masuk syurga ni yang bersih sahaja, yang suci sahaja akan masuk syurga. Walaupun sekelumit dosa, kita tetap tidak akan masuk syurga. Jadi kena bersih dulu. Nak bersih dulu itulah kita dicelup dalam neraka jahanam. Dalam neraka jahanam inilah kepanasannya sangat-sangat dahsyat. Jadi tak mampu kita nak menanggung. Jadi Allah Ta'ala buka ruang di bulan Ramadan. Salah satunya pengampunan. Hebat bulan ni. Pintu neraka ditutup. Mana ada bulan lain pintu neraka ditutup? Dibelenggu syaitan. Mana ada bulan lain dibelenggu syaitan? Ditangguh azab kubur. Mana bulan lain ditangguh azab kubur? Sebab tu orang di alam barzah dalam kubur mau menjerit-jerit nakkan Ramadan. Kalau boleh 12 bulan tu Ramadan semua. Kerana bulan ni ditangguhkan, azab kubur pun tangguh. Hebat Ramadan al-Mubarak ni. Tapi kita masuk Ramadan macam masuk bulan-bulan lain saja. Sebab kita tidak memahami keistimewaan yang Allah tak berikan kepada hari, waktu, bulan. Contoh malam nisfu Syaban. Malam tu malam pengampunan. Ni bulan 30 hari bulan pengampunan. Malam nisfu Syaban tu satu malam tu, malam pengampunan. Kita buat apa malam tu? Kita tak faham ke hadis Nabi? Yattali'ullahu ila khalqi fi lailatin min nisfi Sya'ban. Aku menilai, aku melihat hamba-hambaku pada malam nisfu Sya'ban. Kita buat apa? Allah Ta'ala tilik. Masa tu kita tengah layan Netflix. Allah Ta'ala tengah tengok. Masa tu kita duk main duk layan cerita TV. Masa tu kita duk borak kosong. Masa tu kita duk main handphone. Masa tu kita duk surf internet. Masa tu kita tengah buat maksiat. Sedangkan malam tu malam pengampunan. Nabi sebut spesifik, yattali Allah. Tak malukah kita kepada Allah? Tak faham kita kadang-kadang hadis-hadis Nabi ni. Baca betul-betul, ambil pengajaran. Malam tu sayang kita terlepas. Fayaghfirullahu li jami'il khalqihi. Kata Allah, aku ampunkan semua dosa hamba-Ku pada malam itu. Tapi hamba yang macam mana? Hamba yang macam mana? Tak apalah, yang dah lepas-lepas, sebab kita pun tak perasan. Sebab tu bila mengaji pentingnya ilmu, waktu spesifik, mantra spesifik, bila makbul doa, bila diangkat doa. Jadi kita kena tengok hadis Nabi. Oh, ini lepas asar. Oh, ini lepas zuhur. Contohnya pada hari Arafah, hari makbul doa selepas zuhur. Kita spesifik dia sebut dah selepas zuhur. Sebelum dalam Quran disebut waktu sahur adalah waktu untuk kita banyakkan istighfar kepada Allah. Disebut waktu sahur, banyakkan istighfar kepada Allah. Di Quran sebut waktu sahur tu banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun. Dia spesifik Quran sebut, hadis sebut waktu tu. Hari Jumaat lepas asar. Ulama bersetuju lepas asar. Waktu yang paling mustajab doa ada satu waktu. Tapi bila? Lepas asar, antara asar dengan maghrib. Ada satu waktu, sangat. Ada satu saat. Jadi dia spesifik semua tu. Jadi kita kadang-kadang terlepas pandang. Sebab kita baca hadis, baca Quran macam lalu gitu. Macam cuahai di dalam keladi. Kita tak ambil spesifik the requirement yang ada tu. Disebut oleh Nabi, kadang disebut oleh Allah. Dan Ramadan
Nabi sebut celaka. Ada 3 golongan dicelaka oleh Nabi. Spesifik hadis ni. Boleh buka hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Raghima afu abdin au ba'uda. Celaka bagi seorang hamba. Bila nama aku disebut, dia tidak salawat ke atasku. Kata Nabi, celaka manusia itu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tak selawat, kata Nabi. Nabi celakakan manusia di mana nama aku disebut, tapi kita tak selawat. Selawat ni doa. Doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Allah Taala doa kepada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad. Dan Allah Taala balas kepada kita 10 kali lipat. Man shalla ala marrah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa selawat ke atas aku, yakni mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala mendoakan kepada kita 10 kali lipat. Oh, Allah Taala doa kepada kita, tawaran tu. Tapi kita sebut Muhammad, buat dak aja sallallahu alaihi wasallam. Kedua kata Nabi, raghima afu abdin awbal, celaka bagi seorang hamba, dia diizinkan untuk hidup di bulan Ramadan, tapi dia tetap tidak mendapat pengampunan Allah. Kata Nabi, celaka manusia ni. Tak faham ke? Bulan ni bulan pengampunan, tak nak dapatkan pengampunan Allah. Sombong, angkuh, bongkak, dihumban kita kena ke jahanam. Ya Allah, tapi kita tak ambil peluang. Ambillah peluang dan ruang pada bulan ni. Yang ketiga kata Nabi SAW, rahimah afa'am dan awad, celaka bagi seorang hamba. Yang kedua, orang tuanya masih hidup, atau salah seorang yang masih hidup, tapi dia gagal berbakti kepada orang tuanya. Kata Nabi, celaka manusia itu. Dahsyat pun Nabi SAW mencelakakan kita, di mana kita ada orang tua, ada ayah, ada mak, tapi kita tak berbakti pada mak dan ayah. Itu pintu syurga tu. Kunci syurga, solat. Pintu syurga, ibu bapa tu pintu syurga. Kita ada mak dan ayah sekarang ni, pintu syurga tu, pintu syurga. Kenapa tak nak berbakti? Kenapa tak nak buat baik? Kenapa tak nak menyumbang kepada kedua orang bapa? Kita buat tak tahu aja, ada mak ada ayah. Kadang-kadang biar aja mereka. Kalau tengok pergi rumah orang tua-tua yang jaga penghuni orang tua-tua, kita pergi bawa anak, kadang-kadang ambil iktibar, tengok ni macam mana anak yang tidak mahu jaga orang tua. Allah Ta'ala bagi ruang peluang pintu syurga tu, tapi biar mak dan ayah di rumah orang tua. Tak fahamkah kita hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sehingga begitu Nabi pesan, jaga orang tua. Saya sekarang ni jaga keluarga mentua saya. Saya bagi tahu isteri saya supaya keluarga mentua saya duduk di master bedroom. Saya bagi tahu isteri saya, yang kita turun, kita pergi duduk bilik lain. Kenapa isteri saya? Kenapa kita tak nak duduk master bedroom? Kita biarkan abah dengan umi, keluarga mentua saya lah, biar abah dengan umi duduk master bedroom. Sebab kita nak mereka merasai bagaimana kehidupan ini di hujung usia mereka juga dapatkan nikmatan, dan kita bagi servis yang terbaik untuk mereka. Sampai pak mentua saya beritahu pada saya, dia kata, engkau layan aku rasa lebih daripada bapa aku sendiri. Ni pak mentua pada saya beritahu pada saya, engkau ni aku rasa kau layan aku lah. Aku rasa lebih daripada kau layan bapa aku sendiri lah. Saya kata, tak apa bang, ini peluang saya nak berbakti pada abang Umi. Dan walaupun mentua saya, tapi terima saya sama. Bagaimana saya bagi pada kedua orang tua saya bagi terima yang sama juga kepada bapa mentua saya pun sama, mak mentua saya. Nak ceritanya bahawa tuan-tuan, peluang yang ada tu, kalau kita faham hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, peluang kita untuk masuk syurga, kita tak tahu sebab apa, asbab dia apa, kebaikan mana yang kita buat. Jadi buatlah seluruh kebaikan yang ada. Fastabiqul khairat, kata Nabi, bersegeralah kamu buat kebaikan. Kebaikan mana pun, sebab kita nak dapatkan syurga Allah. Tak apalah orang buat amal soleh kerana nak huni syurga, kerana dapatkan syurga, tak apa. Ada buat amal soleh kerana nak takutkan api neraka jahanam, tak apa, buatlah. Ada orang buat amal soleh, amal ketaatan kerana dia nak cari redha Allah, tak apa. Mana-mana niat pun, mana-mana hajat pun, mana-mana tujuan pun, tak apa. Ustaz, saya buat amal ketaatan ni sebab saya nak syurga, tak apa, silakan. Ustaz, saya buat amal soleh ni kerana saya takutkan neraka, tak apa, silakan. Ustaz, saya buat amal soleh ni sebab saya nak kejar redha Allah, tak apa, silakan. Redha Allah lagi besar lah.
Itu kita doa dalam malam tarawih tu, Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Sekali berhenti rakaat tarawih tu kita doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami mohon redha-Mu dan syurga-Mu. Ya Allah, peliharalah kami daripada murka-Mu dan azab api neraka-Mu. Allahumma innaka afuwun karim. Tapi hari ini nak bincang bagaimana kemaafan, keampunan dan taubat di sisi Allah Subhanahu wa taala, agar kita faham innallaha yuhibbut tawwabin. Allah Taala sangat suka orang yang bertaubat, sangat sayang orang bertaubat, sangat kasih kepada orang yang bertaubat. Disebut dalam tafsir Al-Qurtubi, dinamakan Ramadan. Ramadan itu panas, hangat, kering kontang. Sebab dinamakan Ramadan, Ramadan juga bulan untuk membakar dosa-dosa kita dengan amal ketaatan kita. Jadi kita buat segala amal ketaatan, dia asbab juga kepada Allah Ta'ala menggugurkan, membakar. Kerana Ramadan itu bulan hangat, bulan panas. Maksudnya dia juga akan menghangat dan membakar dosa-dosa kita. Maka gugurlah dosa kita dengan amal ketaatan, dengan amal soleh. Tapi bukan semua dosa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iaitu kita nak faham konsep taubat. Sebab dalam malam nisfu Sya'ban pun disebut oleh Nabi SAW, ada dua golongan yang tak diampunkan dosa, iaitu musyrikin atau musyahinin. Illa fayaghfirullahu li jami'il khalqihi illa li musyrikin au musyahinin. Kata Allah, aku ampunkan dosa, semua dosa hamba-hambaku kecuali dua dosa, iaitu dosa orang syirik kepadaku dan dosa orang yang berbalah, bermusuh, bergaduh, bermasam muka, tidak cakap, tidak tegur siapa. Walaupun kita dengan Allah ni dalam malam nisfu Sya'ban pun, kalau ada dosa dengan manusia, kita bergaduh, berbalah, tak tegur siapa, maka malam itu walaupun malam pengampunan, dosa dengan manusia tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kaedah taubat dosa dengan manusia, insya-Allah kejap lagi kita akan bincang. Hari ini nak bincang dosa dengan manusia ni. Dosa ada dua jenis, dosa dengan Allah dan dosa dengan manusia. Baik, kita terus pergi pada hadis Nabi SAW. Bagaimana taubat dosa dengan manusia? Saya ulang balik hadis ni. Hari itu kita dah bincang sikit secara lalu, tapi hari ini nak spesifik lagi supaya kita faham bagaimana taubat dosa dengan manusia. Sebab dosa dengan manusia tidak akan diangkat dengan istighfar. Jadi kita kena ada ilmu macam mana nak taubat. Taubat tu beza dia dengan istighfar. Taubat tu tak sama dengan istighfar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu madlumatun li akhihi min 'ardihi aw shay' falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun in kana lahu 'amalan salih ukhidha minhu biqadri madlumatihi wa in lam takun lahu hasanat ukhidha min sayyi'ati sahibihi fahumila 'alayhi. Rawahu al-Bukhari, hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi, man kanat lahu madlumah, barang siapa yang ada padanya dosa menzalimi sesama manusia. Kita zalim dengan manusia. Macam mana kezaliman tu? Macam-macam lah kezaliman kita buat dengan manusia. Min ardihi, yang melibatkan marwahnya. Tengok melibatkan marwah dia, kehormatan dia. Kita aib dia, kita cela dia, kita hina dia, kita fitnah dia, kita jatuhkan marwah dia. Ingat dosa marwah dengan manusia. Sebab manusia ni himah dia kemuliaan dia adalah marwah. Tapi kita hina dia, kita cela dia, kita fitnah dia, kita aib dia. Au syai' itu merujuk kepada kata muhaddisin, para ahli hadis, ialah dosa harta. Kita ambil harta dia dengan cara yang batil, kita tipu dia, kita curi, kita pecah amanah, kita rasuah, kita riba, kita ugut, macam-macam harta yang kita ambil dengan cara yang batil, cara yang tak sah. Maka kata Nabi, mu nak taubat dosa dengan manusia, falyatahallalhu minhul yawm, maka mu wajib minta halal dengan dia, mu wajib minta maaf dengan dia. Bila? Al-yawm. Al-yawm itu merujuk kepada al-an, al-an, iaitu sekarang. Taubat dosa dengan manusia adalah taubat sekarang di dunia. Jangan kita bawa dosa-dosa kita dengan manusia sampai akhirat. Sebab di hujung hadis tu nanti kita bahas, apa jadi kalau kita tak sempat taubat dosa kita dengan manusia di dunia, apa jadi kedudukan kita di akhirat. Oh, sangat menakutkan. Sebab tu kata Nabi, al-an, mu kena minta halal dengan dia.
Mu kena minta maaf dengan dia. Bila? Sekarang. Ada alif lam tu. Alif lam isim ma'rifah. Al-yawm. Al-yawm tu ada alif lam kat depan. Isim ada dua. Isim ma'rifah, isim nakirah. Dalam hadis ni dia merujuk pada isim ma'rifah. Spesifik, khusus. Sekarang, kata Nabi al-an. Jadi dosa dengan manusia di sini. Tak adanya kita sampai akhirat nanti nak minta halal, nak minta maaf. Jumpa dengan mana-mana kawan baik kita. Ji, alhamdulillah jumpa lagi kita di padang mahsyar. Oh, jumpa lagi. Macam mana hari tu di alam barzah? Oh, tak ada masalah. Selesa saya di alam barzah. Tak adanya begitu. Sampai di alam barzah nanti, masalah akan berlaku adalah mari pahala aku, ambil dosa kau, ambil dosa aku. Mari pahala kau, ambil dosa aku. Itu dia berlaku di padang mahsyar. Ini menyebabkan kata Nabi, jika kita punya amal soleh, kita tak sempat taubat, in kana lahu amalan soleh. Sebelum tu Nabi kata kalaulah laku dinar dan dirham, kita boleh bawa, boleh tebuslah dengan harta kita. Nabi nak cerita sallallahu alaihi wasallam, dengan harta tak boleh tebus dosa. Dengan harta, walaupun kita terfikir tak apalah, harta kita banyak, duit banyak, wang banyak, emas ada, saham ada, di akhirat nanti kita tebus dengan harta. Kata Nabi, tak akan laku. Harta tu kita kena convert menjadi pahala. Perbanyakkan infak, perbanyakkan sedekah, perbanyakkan wakaf, buat amal kebaikan dengan pahala. Guna harta tu untuk meraih pahala di akhirat sebagai reserve fund. Reserve fund. Takut tak cukup nanti kita punya reserve ke akhirat. Jadi pahala tu convert, harta tu convert jadikan pahala. Perbanyakkan infak dan sedekah, perbanyakkan wakaf supaya berterusan pahala kita. Jika dia punya amal soleh, ini masalahnya. Kalau kita tak sempat taubat di akhirat dan ditolaklah amal soleh kita, maka diambil darinya sesuai dengan kadar kezalimannya. Itu sampai di akhirat, tak ada lagi jumpa dengan kawan kita. Kau dulu fitnah aku kan, mai sini pahala kau, ambil dosa aku. Kau dulu hina aku kan, mai sini pahala kau, ambil dosa aku. Kau dulu jatuhkan maruah aku kan, ambil sini dosa aku, mari pahala kau. Macam tu je di akhirat. Sebab tu Quran kata yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Kuat ayat tu, yauma yafirru, farra yafirru. Apa maksud farra yafirru? Yauma yafirru, pada hari itu kita mengelak untuk jumpa sesama kita. Farra ni kita mengelak habis, tak nak jumpa dengan isteri kita, dengan suami kita, dengan anak kita, dengan kawan-kawan kita, mengelak kita. Sebab jumpa je, mai pahala. Sampai jumpa bini kita pun, bang, saya nak pahala bang. Oh, kita tak akan bagi. Tak akan bagi. Bini kita minta pahala, kita tak akan bagi. Tak bagi. Di dunia macam-macam bini minta kita bagi. Di akhirat tak bagi. Itu suasana di akhirat. Kita jumpa dengan anak kita, Umi nak minta pahala, mai sikit mai. Tak bagi. Anak tak bagi pahala. Tak bagi. Pahala di sini, bukan di sana. Cari pahala di sini. Sebab tu buat sebanyak mungkin kebaikan. Pastikan 24 jam kita dalam kebaikan. Put yourself. Behave yourself. Supaya kita 24 jam dapat pahala sisi Allah. Sebab di sana kalau tak cukup pahala, masalah kita nak mengandung dosa di bawah tu. Jika tidak memiliki lagi amal kebaikan, habis dah pahala. Habis tu nak tebus macam mana dosa? Maka dia ambil dosa orang, dipikul ke atas kita. Oh, dah pikul dosa ke mana? Kena ke jahanam lah kita. Sebab tu dosa dengan manusia ni hati-hati. Tolak selesai habis pahala kita. Dan kita pula tak tahu banyak mana pahala yang kita dah bawa. Siapa yakin kat sini dia dah ada 3 tan pahala? Siapa yakin kat sini dia ada 5 tan dah pahala? Kita tak tahu amal soleh mana kita diangkat. Sebab tu kita jangan rasa bongkak semua. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a.
mereka berkira-kira, mereka bersangka-sangka, banyaklah pahala yang mereka bawa. Tu Quran tegur, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka bersangka-sangka, mereka berkira-kira, banyak pahala mereka bawa. Betul ke? Betul ke? Waktu buat amal ketaatan, dia berdoa, ya Allah, Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa a'malana. Ya Allah, terimalah sembahyang kami. Sebab bila Allah Ta'ala angkat, Allah Ta'ala terima, baru jadi pahala. Ya Allah, terimalah puasa kami. Bila Allah Ta'ala angkat, Allah Ta'ala terima, baru jadi pahala. Ya Allah, terimalah seluruh amal soleh kami. Bila Allah Ta'ala angkat, Allah Ta'ala terima, baru jadi pahala. Tapi kita tak tahu mana amal soleh diangkat. Khauf wa raja, khauf wa raja, khauf wa raja. Takut kita kepada Allah, tapi kita juga mengharapkan Allah Ta'ala mengangkat amal soleh kita. Sebab nak tebus. Sebab tu kata Nabi, selesai di sini. Kita tak tahu banyak mana amal ketaatan kita yang Allah Ta'ala terima. Tak tahu, tak ada orang boleh confirm dekat sini banyak mana amal ketaatan. Banyak mana fund tu, fund pahala kita, reserve fund tu banyak mana, kita tak tahu. Tak ada orang tahu. Itu kata Nabi sayang yang pada kita, mu jangan bawa dosa orang manusia selesai di padang mahsyar. Jangan selesai di sini. Itu saya ceramah di Kuala Lumpur baru tu, saya cerita ada seorang hamba Allah tu menangis dia bila mengenangkan dosa dia dengan manusia. Dia tanya soalan saya depan ni, dia mari depan diri ni kata, Ustaz tolonglah saya Ustaz, saya banyak semua dosa dengan manusia. Saya kata, ji memang kita banyak dosa dengan manusia. Jadi kita kena ikut hadis Nabi ni, perbanyakkan amal ketaatan. Lepas tu carilah orang tu yang mana kita buat salah, minta maaf, minta halal. Dia kata, saya banyak sungguh Ustaz, banyak sangat, saya tak tahu nak buat macam mana. Saya haji kenapa? Saya dulu ketua gangster. Ketua gangster. Ustaz saya pukul orang, saya tetak orang, saya bully orang, saya pecah rumah orang, saya bergaduh dengan orang, saya berbalah dengan orang, saya curi hak orang, saya zalim orang. Tak ada apa lagi saya tak buat Ustaz dengan manusia. Macam mana saya di akhirat? Itu pentingnya ilmu. Kita ingat tua-tua ni baru datang masjid surau supaya boleh beramal ketaatan akan diampuni oleh Allah. Betul, tapi dosa apa? Saya kata, ji, hadis Nabi jelas. Dosa dengan manusia, haji kena cari, haji kena minta halal, haji kena minta maaf. Mana saya nak cari Ustaz? Saya pun dah tua. Itu mengaji penting, ilmu penting. Kita ingat semua dosa diangkat bila kita dah tua. Bukan semua dosa. Saya kata haji kena ikhtiar cari. Kalau saya tak jumpa cari Ustaz, saya bertahun-tahun jadi ketua. Ketua gangster, kalau ahli boleh tahan ketua. Macam mana nak buat? Saya kata kalau haji tak jumpa cari, haji kena siapkan pahala sebanyak mungkin. Oh sudahlah Ustaz, saya baru nak belajar ni, semayang baru nak belajar, baca Quran baru nak pulak. Sebab tu beramal ketaatan sehingga tua. Bukan tua baru nak buat amal ketaatan. Ni tua baru nak buat amal ketaatan, baru nak mari masjid, masa itulah baru nak mengaji, baru nak belajar. Ya Allah, banyak mana pahala nak ada, nak pergi akhirat ni macam mana? Alam baqa, ni alam fana, ni alam fana. Apa maksud alam fana? Dunia ni alam fana. Apa maksud alam fana? Alam yang musnah, alam yang tidak kekal. Akhirat tu alam baqa. Faham tak kita? Alam baqa. Kita nak pergi ke sana, alam baqa, alam kekal abadi. Kenapa kita duk kejar alam dunia, alam yang fana ni? Oleh mengejar benda yang nak ditinggalkan dan meninggalkan benda yang kekal abadi. Pelik manusia ni, tak faham maksud ad-dunya. Ad-dunya mata', ad-dunya la'ib wa lahun. Quran kata la'ib wa lahun. Tapi kita baca Quran tak faham. Ni belum bulan Ramadan ni nak khatam. Haji berapa kali dah khatam? Alhamdulillah, saya dah masuk sebelah Ramadan ni lebih kurang 59 kali dah saya khatam. Demo pula berapa kali kata? Alhamdulillah kawai lebih kurang 89 kali. Oh banyak pada saya. Oh. Bukan kita marah untuk berlomba kata. Quran kata apa? Quran suruh apa? Baca tu sunat, amal tu wajib. Baca Quran tu sunat aja. Amal tu wajib, amal tu Quran cakap apa? Quran suruh apa? Bukan kita marah.
khatam Quran, tapi Quran tu suruh apa? Itu paling penting. Quran diturun syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ni aku turunkan Quran supaya menjadi petunjuk. Petunjuk Quran tu, dan membezakan antara hak dan batil. It is a parameter. It is a parameter between hak and batil. Quran lah parameter dia. Quran lah piawaiannya. Quran lah standard dia. Bukan akal. Bukan akal. Sebab tu orang nak berbahang dengan saya. Saya kata boleh nak berbahang dengan saya. Tapi parameternya, rujukannya Quran. Sebab kalau akal manusia, kita tak tahu siapa betul, siapa salah. Quran kata betul, betul. Quran kata salah, salah. Sebab wabayyinatin minal huda wal furqan. Quran sebut, akulah kata, akulah Quran ni yang menentukan mana hak mana batil. Jadi rujukannya Quran, bukan akal kita. Akal kita konon sana konon sini sampai bila, kan? Kelentung kuat akal ni. Sebab tu Islam bukan akal, hati. Islam dia tak akal, dia hati. Ni al-qalb, bukan akal, al-qalb, hati, rasa. Sebab akal ni kelentung kuat. Jadi tuan-tuan, maka nak minta apa ni halal dengan manusia. Jadi kes tadi saya kata haji sediakah sebanyak mungkin pahala amal ketaatan. Menangis dia, orang menangis. Masa tu juga baru nak baca Quran pun tak tahu betul ke tidak, kan? Nak semayang sebutlah surah Fatihah tu. Salah baca surah Fatihah, habis semayang kita, tak sah. Dan bila tak sah semayang, habis amal soleh lain juga akan memberi dia domino effect. Dia domino effect. Dia kesan semayang tu menyebabkan amal soleh lain juga akan terbatal. Man raddat alaihi salatuhu radda alaihi sairu amali. Barang siapa yang ditolak semayangnya, maka ditolak semua amal soleh lain. Semayang kita tak sah sebab Fatihah kita tak sah. Bila semayang tak sah, kita walaupun banyak sedekah, walaupun kita pergi haji, walaupun kita baca Quran, walaupun kita banyak puasa sunat, tapi semayang kita ditolak, kata Nabi, ditolak habis semua amal soleh. Sebab tu dihisap pertama di akhirat semayang. Kita main-main dengan semayang. Dan kes haji tadi, dia baru nak belajar nak semayang. Saya kata haji baru nak belajar nak semayang, yang baru belajar nak semayang. Tak tahulah, mungkin Allah Ta'ala beri panduan pada dia. Tapi tak tahu masih hidup ke dia. Dan cerita ni 10-15 tahun dulu, tak tahu dia hidup ke tidak lagi. Allahu Akbar. Tapi nak ceritanya tuan-tuan, kita ingat main-main di hujung usia, barulah kita nak kembali kepada Allah. Kezaliman kita dengan manusia, penindasan kita sama manusia, masalah sampai akhirat, kan? Maka nak taubat ada syarat sah taubat, dosa dengan Allah ada 3 syarat sah taubat. Ingatlah syarat sah taubat, sebab taubat tak sama dengan istighfar. Penuhi 3 syarat ni, maka diangkat taubat kita. Ingat, jangan kita gagal daripada salah satu taubat ni. Jangan syarat sah ni, jangan kita gagal untuk sempurnakan. Sebab kata Imam Nawawi rahimallahu taala, barang siapa yang bertaubat tetapi mereka tidak menyempurnakan syarat sah taubat, maka taubat mereka tertolak di sisi Allah. Sebab tu dia tak sama dengan istighfar. Taubat ada syarat sah dia. Jika dosa dengan Allah, 3 syarat sah taubat. Pertama, wajib meninggalkan maksiat. Kedua, menyesal dengan maksiat. Ketiga, berazam tak akan buat lagi. Sebab tu tak sama dengan istighfar. Kita ingat istighfar tu taubat. Bukan, istighfar tu bukan taubat. Taubat dia lain. Taubat ni 3 syarat sah dia. Mazhab mana ni? Mazhab kita lah, mazhab Syafi'i. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, di bawah tajuk At-Taubah, Imam Nawawi kita rahimallahu ta'ala, Imam Nawawi sebut. Dan baru ni Jakir pun keluar dalam dia punya tazkirah tentang kedudukan taubat. Sama, betul syarat ni. Jakir pun kata hati-hati dengan syarat sah taubat. Sebab kalau kita tak penuhi atau meninggal atau tertinggal mana-mana syarat, maka tertolaklah taubat kita. Tertolak taubat, masalah kita. Sebab tak dapat pengampunan Allah. Tak dapat pengampunan Allah, dihumban kita ke neraka Jahannam. Jadi menyesal, imbas, scan. Kita sekarang ni scan, imbas balik semua dosa kita. 30 tahun dulu, 40 tahun dulu, tak ada orang, tak ada dosa. Tapi macam mana nak taubat? Kita imbas balik dosa dengan Allah. Tapi bila melakukan dosa dengan manusia, tambah satu lagi syarat yang keempat. So dosa dengan manusia ada 4 syarat, dosa dengan Allah ada 3 syarat. Ingat syarat sah taubat ni. Kita tertinggal mana-mana syarat, tertolak taubat kita.
Jadi syarat dosa dengan Allah 3, dosa dengan manusia 4. Syarat yang keempat bagi dosa dengan manusia, pertama, jika melibatkan harta, kena pulang balik harta. Sebab tu saya kata tak sama dengan istighfar tu. Kita ambil hak orang, kita makan rasuah, makanlah rasuah, makan, kena pulang balik harta tu. Jadi kalau kita makan rasuah, ambil alamat dia sekali, mudah nak taubat. Saya ni nak makan rasuah, minta alamat sekali. Kenapa? Nak taubat dia nak kena pulang. Tipu orang, ambil hak orang, pecah amanah, salah guna kuasa. Ni harta rakyat ni, saya kena sebut lah. Pecah amanah harta rakyat, salah guna kuasa harta rakyat, nak kena pulang. Nak kena pulang 33 juta tau nak cari rakyat. Sebab tu jadi pemimpin ni bukan sembarangan. Fikir sampai akhirat no, barulah buat amal ketaatan. Kuasa yang kita pegang, kita betul-betul amanah. Kata Umar Al-Khattab radhiyallahu an, kambing yang kelaparan di atas gunung, aku yang menjawab di padang mahsyar. Itu accountability. Kita bercakap pasal governance, kita bercakap pasal transparency. Dah lama dah Islam cakap pasal governance and transparency, accountability. Dah lama dah. Tapi kita tak memahami, nak menjawab segalanya di akhirat. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Itu surah apa tu? At-Takatsur. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semua nikmat yang aku berikan kepadamu wahai hamba-hambaku, aku soal siasat di akhirat nanti. Oh ya Allah. Tu kalau kita baca ayat tu ayat tu bila Umar Al-Khattab baca, menangis Umar Al-Khattab. Menangis. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semua nikmat. Nikmat sihat, nikmat harta, nikmat masa, nikmat pangkat, nikmat kuasa, apa saja nikmat, Allah Ta'ala soal siasat satu persatu. Itu accountability. Cakap pasal transparency, governance, Al-Quran sebut dah. Nak jawab macam mana? Tak guna masa, peluang, ruang, umur dengan sebaik mungkin. Malah khianat amanah, pecah amanah, salah guna kuasa. Ya Allah, Ya Rabbi, suasana di padang mahsyar dahsyat sangatlah. Memang dahsyat. Saya kadang-kadang terlintas duk fikir, macam mana lah aku di padang mahsyar, macam mana lah aku lama di padang mahsyar tu, lama. Sampai kita menunggu tu lama sangat, kita kata, Ya Allah, bilalah nak dipanggil, Ya Allah, bilalah nak dipanggil ni. Lama sangat menunggu di pada mahsyar, sangat lama. Ada satu riwayat kata kita sehingga peluh dah naik sampai ke telinga ni. Nak lemah dah kita, peluh dah menitih panas tu naik sehingga ke telinga ni, nak lemah dah kita. Lamanya menunggu di pada mahsyar. Tapi biasa hadis Nabi tu gerun takut kita. Tapi kalau kita baca hadis Nabi tak gerun, tak takut juga, tak tahulah. Ada masalah dengan hati-hati kita. Dahsyat lamanya. Peluh dekat menitik je, titik. Nak penuh, nak naik sampai ke telinga tu, memang lama. Tapi lama menunggu di padang mahsyar ni. Dipanggil pula, tak tahu lepas ke tidak. Allah Ta'ala panggil pula. Wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Kamu akan datang menghadapku di akhirat kelak secara bersemuka. Allah Ta'ala panggil pula face to face dengan Allah. Macam mana kita dengan Allah? Allah Ta'ala tahu semua pasal kita. Kita nak keletong kok mana, kita nak kona kok mana, kita nak lipat kok mana. Tu surah Maryam sebut tu farda, faranda, faradal, fardun, an individu. Semua orang face to face dengan Allah. Memang menakutkan suasana. Sebab itulah sampai tak tahu hiruk-piruk di pada mahsyar tu, tak tahu suasananya, tak sempat nak ambil tahu pasal isteri kita, tak sempat nak ambil tahu pasal suami kita, tak sempat nak ambil hirau pasal anak-anak kita, tak sempat. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha tanya Nabi, disebut sallallahu alaihi wasallam disebut tentang mahsyar ni, kita semua telanjang, tak ada pakaian, tak ada satu benang.
Kata Aisyah kepada Nabi SAW, tak malukah kita ya Rasulullah di pada mahsyar nanti? Kan kita semua telanjang. Kata Nabi SAW, tak ada masa untuk kamu malu. Dahsyat mahsyar. Nak fikir pasal malu tu tak ada masa. Macam mana suasana dia? Macam kita rumah terbakar. Contoh rumah terbakar. Oh, nak cerita kat kita, ada saham bagus ni, tak nak beli saham ke? Kita rumah terbakar tak jagalah. Ada saham bagus ni, harga bagus ni. Tak irau dah. Tu rumah terbakar tu. Suasana tu, rumah kita terbakar. Itu contoh atas muka bumi. Tak ambil irau, tak sempat ambil irau benda lain dah. Sebab rumah terbakar tu. Suasana daripada mahsyar tak tahulah macam mana. Sehingga disebut macam tu. Quran kata dahsyat suasana. Jadi kena pulangkan semula harta dengan manusia. Nak kena cari nak guna pulang. Nanti saya akan sebut kejap lagi. Kemudian dosa dengan qazaf. Kita tuduh orang dengan tuduhan-tuduhan yang zina. Dia tak buat pun, tapi kita tuduh dia buat gangguan seksual lah, tuduhan zina lah. Kena minta maaf dengan dia. Yang ketiga dosa lidah. Dosa lidah, kita mengumpat dia, kita fitnah dia, kita aib dia, kita jatuh maruah dia. Kena minta maaf juga dengan dia. Sebab tu dosa lidah ni tidak akan diangkat dengan istighfar. Wajib jumpa, wajib minta maaf dengan manusia tersebut. Hati-hati dosa lidah. Sekarang ni kok sedap kita je. Nak kata orang, nak kutuk orang. Ni Ramadan ni, kita menahan daripada makan dan minum. Tapi kita tak menahan apa yang keluar daripada mulut kita. Sama je. Apa masuk puasa? Menahanlah. Menahan daripada makan dan minum. Dan menahan daripada bermaksiat kepada Allah. Tahan diri kita. Tahan mata. Tahan telinga. Tahan lidah. Tahan kaki. Tahan tangan. Tahan seluruh jasad daripada melanggar perintah Allah. Bila? 30 hari. Lepas pada tu, dia akan menjadi satu tabiat untuk kita berhati-hati untuk melanggar perintah Allah. Sebab kita dilatih 30 hari untuk menahan diri kita daripada melanggar perintah Allah. Itu puasa yang besar maknanya. Rubba sa'im laysa lahu min siyamihi ila al-ju', wa rubba qa'im laysa lahu min qiyamihi ila as-sahar. Betapa ramai manusia yang berpuasa tapi tak dapat apa-apa daripada puasanya, hanya lapar dan dahaga. Tengok Nabi beritahu tu. Sebab tak jaga lidah, tak jaga mata, tak jaga tangan, tak jaga kaki, tak jaga, habis melanggar perintah Allah. Kata Nabi, puasa lapar dan dahaga je lah, tak ada apa-apa. Wa rubba qa'im laysa lahu min qiyamihi ila sahar. Dan betapa ramai orang yang berjaga malam, berqiyamul lail, tapi tak dapat apa-apa daripada qiyamul lailnya, hanya sekadar bersekang mata. Sebab apa? Bangun qiyamul lail pun nak riak, nak ujub, nak sum'ah, nak suruh orang tahu, nak suruh orang puji, nak suruh orang tengok. Aku semalam qiyamul lail. Kau tak bangun qiyamul lail ke? Oh, tu dia. Apa nak sebut-sebut nak suruh orang tahu je? Habis pahala. Habis pahala. Itu penyakit hati ni, kena jaga betul-betul. Nak tunjuk pada orang, nak suruh orang puji, nak suruh orang tahu, nak suruh orang tengok, nak suruh orang puja, nak suruh orang sebut, nak dapat nama. Habis amal ketaatan, kosong. Itu panggil syirik pada amal. So hati-hati hati kita buat amal ketaatan lillah, 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 untuk Allah, untuk Allah, untuk Allah. Allah Ta'ala marah lain kita buat pada Allah. Itu nama syirik pada amal, syirik pada perbuatan. Kita buat bukan untuk Allah. Allah Ta'ala marah juga. Sebab dia yang bagi segalanya pada kita, tapi kita tidak buat untuk dia. Maka daripada sini tuan-tuan, maka saya pecahkan sikit lagi tuan-tuan. Bagaimana nak taubat harta je hari ni, harta haram. Terus pergi harta haram. Pertama, harta riba. Siapa ada harta riba, nak taubat harta riba, kenal pasti harta riba. Harta riba boleh diberikan kepada fakir miskin. Boleh. Harta riba boleh diberikan kepada baitul mal. Harta riba boleh diberikan kepada kumpulan awam, masjid, surau, pondok, tahfiz, nak buat padang bola sepak, nak buat balai raya, nak buat khidmat masyarakat, nak beli equipment, komputer, laptop, nak tukar wiring. Saya cadangkan, Haji, kalau ada duit wiring sekolah-sekolah agama, sekolah agama rakyat,
Cuba pergi tengok sekolah agama rakyat. Wiring mereka, batu litar pintas banyak berlaku. Sebab wiring more than 10 years, more than 20 years, tak tukar-tukar. Mana kita dengar sekolah Cina terbakar? Mana kita dengar sekolah Cina terbakar? Tapi sekolah agama, madrasah, pondok selalu terbakar. Sebab wiring tu lama, tak tukar, tak ada bajet. Jadi kita ada duit, hari ni, tahun ni kita buat 10 biji sekolah. Sekolah agama rakyat, pondok, madrasah, cari, tukar wiring. Kan? Ramai kita dengar, ada setiap tahun aja mak tahfiz terbakar. Setiap tahun ada je pondok terbakar. Tapi kita tak tahu salah satunya litar pintas. Jadi ada duit haram tak apa, boleh guna. Ustaz, ada duit haram lagi terbakar pula. Tak apa, sebab untuk kita je tak boleh. Untuk lain pada kita, boleh itu masuk harta haram, harta riba. Kemudian harta tipu, harta scam, harta curi, harta rasuah, memang kena pulang balik pada pemilik asal. Kita tipu harta pusaka, tipu harta pusaka, tipu abang, tipu ayah, tipu mak, tipu kakak, tipu adik-beradik, kena pulang balik harta pusaka dah. Jangan main-main. Tak adanya dengan salam, hari raya maafkan abang maafkan akak adik berkata yalah, tapi harta pusaka kau bedal seorangnya. Tak adanya begitu. Kena pulang balik harta yang ditipu, harta yang dicuri, termasuk harta yang disalahgunakan. Semua kena pulang balik. Bincang dengan suami, bincang dengan isteri. Bang, banyak mana ada harta haram ni bang? Harta tipu banyak mana bang? Harta rasuah banyak mana bang? Harta riba banyak mana bang? Bincang dengan suami kita. Abang kata, ni abang rasalah banyak ni harta tipu. Abang ada tipu orang. Ini harta rasuah. Banyak ni, abang pernah makan rasuah. Yang ni harta pecah amanah. Abang pernah pecah amanah. Yang ni harta riba. Habis tu mana harta halal abang? Rasanya tak ada harta halal kita. Masalah. Contoh masalah tu tu dia. Kemudian baru ni nak sebut pasal hasil judi. Ada orang tanya saya, dia menang judi, macam mana nak taubat duit judi? Duit judi boleh bagi pada fakir miskin, boleh bagi pada masjid surau. Boleh, itu cara nak lupus. Cleansing proses. Jangan bawa harta haram sampai ke akhirat, kena pulangkan balik, kena lupus harta haram tersebut. Ini pasal EPF. EPF baru ni tahun 2023. Tahun 2022 portfolio haram 73%. Kalau tengok data yang kita ada tu, tahun 2020, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, portfolio haram tu meningkat more or less lebih kurang 70%. Dan data yang kita ada, ramai lagi orang yang tak tukar EPF atau syariah. Anak cucu cicit kita nak kena tanyalah ni, kau kerja kat private sector kan? Aku dengar kau dah mencarum dalam EPF. Kau dah tukar ke tidak? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Tanya ahli keluarga kita, pelihara ahli keluarga kita daripada azab api neraka. Bukan tu aja nak ke syurga. Cucu kita macam mana? Cicit kita macam mana? Sebab tu Quran kata ahliku anfusakum ahlikum. Bukan bapa aja nak ke syurga. Anak kita macam mana? Cucu kita macam mana? Itu bakat jaga semua. Jadi pembersihan bermula tahun 2017 tahun 2016 ke atas tak payah bersih. Dengar baik-baik, fatwa menyatakan bahawa tahun 17 ke bawah saja kena buat cleansing proses. Jadi kalau kita sedar sekarang, tahu sekarang, jadi kena taubat tahun 2023, tahun 2022, tahun 2021, tahun 2020, tahun 2020 sampai tahun 2017. Kena kira lah approximately 70% daripada dividen yang kita dapat. So banyak tu. Kalau ada 100,000 dividen, kalilah dengan 6 tahun, 7 tahun. Tahun 2016 ke atas tak payah buat cleansing proses. Ustaz, saya nak buat juga. Walaupun fatwa kata tak, saya nak buat juga. Boleh, berikan kepada ustaz. Itu je. Kan? Orang kata jangan, nak buat juga. Kan? Tapi nak buat jugalah. Saya tak boleh ustaz. Saya was-was lah. Walaupun 2015, 2020, 2014, 2010, saya was-was juga nak buat juga. Tak apalah kalau nak buat. Buat je lah. Tapi fatwa kata tak payah. Jadi ini nak kena bersih. 5.5, 5.4. Nampak 0.1% aja beza. Tapi satu neraka, satu syurga tu 0.1%. Apa sangat? Daripada 9 juta pencarum, saya sebutlah tuan-tuan, lebih kurang 9 juta pencarum yang mengucap 2 kalimah syahadah. Pencarum semua kali 14 juta tak silap saya. Yang non muslim tu ada juga, tapi yang muslim 9 juta. Daripada 9 juta yang muslim, hanya 1 juta saja baru tukar kepada patuh syariah. Baru ni katanya data 1.6 juta. Mana lebih kurang 7 juta lagi, 7.4 juta lagi yang tak tukar.
Anak-anak kita lah, cucu kita lah, adik-beradik kita lah, saudara mara kita lah tu. Berapa? 7.4 juta. Sekarang ni bulan Ramadan ni, puasa macam mana? Itu kata Nabi, rubba sha'im laisa lahu min siyami ila al-ju'. Kamu puasa tapi kamu tidak menahan diri daripada harta haram, maka puasa kamu kosong. Qila qiyamul lail kamu kosong. Main-main kita dengan arahan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar kabira. Kan ni kata Mufti Kelantan, berdosa je kedegil. Tak tukar juga. Orang suruh tukar. Wajib dari tukar ni, wajib. Bukan susah pun, tengok dia. Apa ni cara nak tukar? Login ke iAccount. Kita kan ada account, dia punya step 3 step aja. Pilih tab simpanan Batas Syariah. Kemudian ikut pandu arahan, tukar kepada simpanan Batas Syariah dan klik akad. Dia ada satu tempat kolom untuk terklik akad. Klik kat situ. Habis je macam tu aja. Kita boleh main handset macam tu, tengok handset. Tengok Facebook, tengok WhatsApp, tengok Twitter. Takkan nak buat 3 step to convert from conventional to Islamic? Tak boleh nak buat. Very simple step. Tak boleh nak buat juga kita. Macam mana nak jawab di akhirat? Allahu akbar kabir. Saya sedih sangat dengar data sampai 7 juta rakyat kita yang masih bergelombang dengan riba. Dosa riba ni bukan main-main. Paling ringan seperti berzina dengan ibunya sendiri. Paling ringan dosa riba. Aisaruha mithlu ayyankihar rajul ummah. Paling ringan dosa riba seperti seorang lelaki berzina dengan ibunya sendiri. Tengoklah cucu kita tu. Atuk baru dengar kuliah subuh pagi ni. Ya tu, Atuk dengar kau kerja di syarikat swasta sekarang kan? Nama syarikat tu ABC. Betul tu. Kau simpanan caruman EPF kau ambil mana? Islamik ke atau tidak? Kenapa Atuk? Atuk nak dividen ke? Bukan. Bukan Atuk telefon nak tanya dividen. Atuk telefon nak tanya, kau dah tukar tak Batas Syariah? Tu je tanya. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Sayang cucu, saya sampai ke akhirat masuk syurga. Insurans konvensional. Ni ada seorang jemaah tu telefon saya. Baru 2 minggu lepas. Suami dia dapat pembahasan insurans konvensional, mature. Dia kata, Ustaz, suami saya dapat pembahasan insurans konvensional. Banyak juga ni Ustaz. Macam mana nak buat ni Ustaz? Haram kan? Haram lah ambil insurans konvensional. Habis tu macam mana nak buat cleansing proses ni? Macam ni aja Kak. Duit pembahasan tu akak berikan kepada Ustaz. Alhamdulillah. Jadi cara bersihnya adalah prinsipal saja boleh ambil Cara akak premium. Yang suami akak bayar bulan-bulan tu premium tu, itu saja. Sebab Quran kata falakum ru'usu amwalikum. Bagi kamu pokok asal harta kamu. Jadi premium yang suami akak bayar tu berapa tahun? 30 tahun, 20 tahun, akak kena kira. Katalah dia bayar 200 bulan. 200 kali dengan 12 bulan kali 20 tahun. 200 12 kali 12 bulan kali dengan 30 tahun. Premium saja. Yang lebih tu macam mana nak buat Ustaz? Akak ada cadangan ke? Ni suami suruh tanya, dia kata. Akak nak buat apa? Suami akak suruh tanya, boleh tak yang lebih tu, duit riba tu, nak baiki kereta dia? Suami nak baiki kereta. Boleh tak? Saya kata boleh lah. Accident lah kereta tu. Tak adalah dia cakap macam mana. Boleh tak nak bagi kereta dia? Yang kedua, suami suruh tanya, Ustaz, duit riba tu, kami ada kebun. Babi banyak Ustaz. Kami nak buat pagar kebun kami. Boleh ke tidak Ustaz pakai duit riba? Okay. Boleh atau tidak? Satu nak bagi kereta, satu nak buat pagar kebun dia. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Duit riba di bawah kategori haram li ghairih. Harta haram ni ada 2 jenis. Haram li dzatih wa haramun li ghairih. Duit riba di bawah kategori haram li ghairih. Haram li ghairih bermaksud tidak boleh manfaat itu kembali kepada yang mempunyai diri. Ingat, harta haram manfaat, benefit tidak boleh kembali kepada diri kita. Dalam kes tadi, akak nak guna untuk bagi kereta, kembali kepada manfaat akak dan suami akak. Maka manfaat itu kembali kepada diri akak dan suami kan? Ya, tidak boleh. Sebab dia haram li ghairih. Akak nak buat pagar. Pagar tu kebun siapa punya? Akak suami akak punya kan? Kembali pada siapa manfaat? Kepada akak dan suami. Pun tidak boleh. Akak kena bagi pada fakir miskin, majlis surah, madrasah, pondok, dan juga kalau akak malas nak bagi kepada Baitul Mal. Baitul Mal akan uruskan harta haram.
Dia kata okey, boleh, saya faham Ustaz. Jadi kita faham cleansing process tu, cleansing process. Allahu akbar kabir. Atau haram secara zat, arak babi najis. Ni arak babi ni, kalau kita tertembak babi, pergi memburu tertembak babi, jangan jual babi tu. Jangan ambil manfaat, kena tanam babi tu. Itu disebut dalam hadis Imam Tirmizi, terbeli arak, lupuskan arak tu, jangan pulangkan dapatkan duit. Sebab Islam punya kaedah haram arak ni, marah kita arak ni, marah. Jadi Nabi kata lupus, hancurkan arak itu, menunjukkan bahawa sangat kita marah. Ibu segala maksiat al-arak. Jadi lupuskan arak. Babi jangan jual. Ni telefon pula kawan kita, Cong, aku tertembak babi, baik punya babi. Aku tengok daging 1 tan, kau nak beli? Berapa mau angkat? 5,000 cukup lah. Oh okey, kita ambil 5,000, belanja kawan buka puasa. Alhamdulillah. Cara tu tidak betul. Haram secara zat, mesti ditanam, tuan-tuan. Itu kaedahnya. Antara arak dilupus. Allahu akbar kabira. Sebelum saya berhenti, nanti harta haram ni sebutlah, kita menarik murka Allah. Jangan main-main dengan harta haram. Kulu min tayyibati ma razaqnakum wa la tatghaw fihi fayahilla 'alaykum ghadabi wa man yahlil 'alayhi ghadabi faqad hawa. Makanlah kamu daripada rezeki yang aku berikan dengan cara yang baik. Jangan kamu melampau batas, melanggar perintah-perintah Allah, mengajar benda-benda yang haram. Tak kisah kita halal haram. Sebab apa? Fayahilla 'alaikum ghadabi. Bila kamu melampau batas, kamu menjemput murkaku. Bila murka aku datang, faqad hawa, maka musnahlah kamu. Mudah-mudahan Ramadan ini kita gunalah peluang dengan sebaik mungkin. Ilmu tu cari sebanyak mungkin, tanya sebanyak mungkin, baca buku-buku jurukan, supaya kita kembali kepada Allah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Tu Allah Taala jemput tu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sehingga kita mendapat surat jemputan daripada Allah untuk menghuni syurga. Tu surat jemputan tu. Surat jemputan kepada nafsu-nafsu mutmainnah. Kita ni nafsu apa sekarang? Nafsu ammarah. Kita kena upgrade kepada nafsul mutmainnah. Dia nafsul lawamah. Tu dia punya peringkat. Kita sekarang ni nafsu ammarah. Nafsu ammarah ni maksud? Nafsu ammarah ni maksudnya kadang-kadang buat baik, kadang-kadang buat jahat, kadang-kadang buat baik, kadang-kadang buat jahat. Kita masih lagi nafsu ammarah. Yang paling tinggi itu nafsu mutmainnah. Yang tu Allah Ta'ala bagi invitation letter. Come and go to my paradise. Masuk syurga aku. So upgrade diri kepada nafsu mutmainnah. Tu kena mengaji sikitlah ilmu tasawuf, ilmu hati. Dia ada tahap-tahap dia nafsu tu. Bila sampai nafsu mutmainnah, insya-Allah dapatlah kita surat jemputan ke syurga Allah Subhanahu. Jangan lupa Ramadan bulan juga mustajab doa. Terus berdoa kepada saudara kita di Palestin. Sebelum buka puasa tu, waktu mustajab sangat tu. Doalah banyak-banyak. Teruk dah keadaan di Palestin tu, ya Allah. Tak tahulah perancangan ni sangat-sangat jahat. Kita memang mengharapkan God intervention. Kita mengharapkan bantuan dan campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada daya dah kita, la haula wala quwwata illa billah. Tak ada daya dan kekuatan dah kita. Jahat sangat mereka. Melainkan kita mengharapkan campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dapat manfaat. Mohon salah dan silap. Insya-Allah panjang umur kita jumpa lagi. Gunalah Ramadan kali ini. Mudah-mudahan Ramadan ini kalaulah Ramadan terakhir buat kita, maka kita gunalah kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon ridhamu dan syurgamu. Ya Allah, peliharalah kami daripada murka-Mu dan azab api neraka-Mu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar
benar itu benar. Berilah kekuatan kepada kami untuk mengikutinya. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah, yang batil itu batil. Berilah kekuatan kepada kami untuk menjauhinya. Allahumma sallimna li Ramadan, fasallim Ramadan lana, wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, serahkanlah Ramadan kepada kami. Ya Allah, angkatlah Ramadan daripada kami, dengan Engkau juga mengangkat dan menerima segala amal saleh, amal ketaatan kami. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.